Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal yawm sanatakallamu an ahkamil hayawanat wan nabatas al jalalah. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan tentang hukum haiwan-haiwan jalalah dan tumbuhan-tumbuhan jalalah. Dan saya akan bersama saudara Insyira akan membentangkan tajuk ini. Awalan at-ta'rif. Al-jalalah bi fathil jim wa tasydidil lam min al-jilla wa hiya al-ba'rah. Al-ba'rah huna bermakna kotoran. والجلالة هي الحيوان الذي أكثر أكلها الأزرة والنجاسة سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها. Jalalah ni adalah haiwan yang kebanyakan makannya adalah daripada kotoran dan najis, sama ada daripada unta, lembu, kambing, ayam ataupun burung merpati dan lain-lain, sehingga berubah baunya. Maksudnya berubah baunya di sini disebabkan makan yang kotor, makan makanan yang najis, maka haiwan tu berubah baunya menjadi seperti bau najis ataupun bau benda-benda yang kotor lah. Kemudian ada beberapa pendapat tentang tarikh haiwan jalalah ni. Hanafiyah, al-jalalah adalah merupakan haiwan binatang yang hanya menjadikan najis sebagai makanan asasinya tanpa memakan yang lain. Maksudnya di sini dia dikategorikan sebagai haiwan al-jalalah bila mana dia hanya memakan kotoran ataupun makan najis sebagai makan asasinya lah, dia tidak memakan yang lain. Semua Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, al-jalalah ialah binatang yang selalunya menjadikan najis sebagai makanannya, tetapi turut makan yang lain selain daripada najis. Maksudnya dia masih juga makan makanan yang lain selain makan najis. Summa al-adillah وقد ورد النهي عن أكل لحمها وشرب لبنها وركوبها بلا هائل وأكل بيضها. Telah datang larangan tentang memakan dagingnya, meminum susunya, menunggangnya tanpa penghalang dan memakan telurnya. فإذا حبست بعيدا عن الأزرة وعلفت الطاهر زمنا فطاب لحمها وزالت رائحتها وذهب اسم الجلالة عنها حلت وجاز أكلها. Sekiranya dikuarantinkan jauh daripada kekotoran dan diberi makan yang suci dalam satu tempoh waktu, dan baik dagingnya dan hilangnya bau dan perginya nama jalalah terhadap haiwan itu, maka suci dan harus memakannya. Terdapat beberapa dalil tentang larangan memakan haiwan jalalah ni. Pertama, an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an labanil jalalah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW ni melarang daripada susu al-jalalah. Kedua, wan Ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jalalah wal baniha. Rasulullah SAW melarang makan daging jalalah dan susunya. Ketiga, wan Ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil jalalah fil ibil an yurkab 'alaiha. Ketiga ni pun sama juga. Seperti kita lihat, ketiga-tiga dalil ni mempunyai kalimah naha. Seperti yang kita tahu, naha ni membawa kepada larangan. Oleh itu, dilarang bagi kita untuk makan haiwan jalalah ini. Summa hukmu aklil jalalah. Ikhtilaf al-ulama bi hukmi aklil jalalah min hadis naha an lahmil jalalah wala baniha wa rukubiha. Okay, hukum memakan haiwan jalalah ni. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memakan jalalah ini berdasarkan hadis naha an lahmil jalalah wala baniha wa rukubiha. Kama darasna fil fasl madi, kalimah naha yadullu ala tahrim. Jadi beberapa ulama ni mereka berselisih dari kalimah naha tu. Ada yang mengatakan kalimah naha di situ tu membawa terus kepada haram, tapi ada yang mengatakan dia cuma makruh tahrim. Syafi'iyah wa Hanafiyah karaha al-aklu wa syarab wa rukub. Makruh memakan, meminum serta menunggangnya. Hanabila tahrim akli lahmiha wa baydhiha wa syarbi labaniha wa karaha rukubiha. Dari mazhab Hanabila, haram memakan dagingnya serta meminum susunya, tetapi makruh menunggangnya. Malikiyah yajuz. Bagi mazhab Malikiyah harus memakan dagingnya, tidak makruh, tidak haram.
Kemudian berdasarkan kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Malaysia Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-73 yang bersidang pada 4 hingga 6 April 2006, ikan yang dipelihara di dalam kolam ternakan dan seumpamanya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara di dalam air najis atau sengaja diberi makan najis seperti daging babi, bangkai atau sebagainya. Kiranya di sini haiwan jalalah ni dia jatuh hukum haram memakannya apabila dia sengaja diberi makan benda-benda yang tidak baiklah seperti najis, bangkai dan sebagainya. Dan kalau haiwan tu dia tidak sengaja makan, sebab kita tidak boleh menghalang haiwan daripada makan benda-benda tu, tapi bila mana kita sengaja beri makan dia haram lah. Tapi kalau tidak sengaja maka tidak haram hukumnya. Dan ada caralah untuk membersihkan haiwan ni untuk membolehkan kita makannya. Okey, summa kaifiyat tadhir al-jalalah. Tazulu al-hurma aklu lahmil jalalah biman'iha minan najasat wa basiha 'ala al-alf at-tahir. Okay, cara membersihkan haiwan jalalah ni, hilangnya keharaman memakan haiwan jalalah ni dengan menghalangi daripada najis, dengan mengkuarantinkannya, memberi makannya makanan yang suci. Kiranya kita asingkan haiwan ni daripada benda-benda yang tidak baik dan kita berikan makan-makan yang suci lah. InsyaAllah benda tu boleh jadi suci. Dan kerana pada asalnya haiwan jalalah ni harus bagi kita untuk makannya, tapi disebabkan dia bercampur dengan najis, itulah yang menghalang kita daripada memakannya. So dia bercampur dengan najis, kita tidak boleh makan. Jadi apabila hilang najis tu, kita boleh makannya. Summa muddah habsiha al-jalalah li tathhiriha lam yuhaddid al-ulama waqta muayyin li habsi haiwan al-jalalah fama tamazal najasatuha wa zahaba athar latniha taharat wal ibil wal baqar yumkin habsuhum 40 yawman amma indal ghanam fayumkin habsuha 7 ayyam wad dajaj yafdal habsuha 3 ayyam faqat. Wa rawana fi an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yahbisu ad-dajaja al-jalalah 3. Okay. Tempo mengkuarantinkan haiwan jalalah ni, para ulama ni mereka tidak menentukan waktu yang tertentu untuk mengkuarantinkan haiwan jalalah ni sampai bila dia bersih. Mereka tidak ada nas yang jelas lah tentang tempo masa berapa lama perlu dikuarantinkan haiwan jalalah ni. Apabila hilangnya najis tu ataupun kesan-kesan kotoran tu, maka haiwan ni suci, bolehlah dimakan. Dan para ulama ada mencadangkan beberapa tempo. Bagi mazhab Hanafi, tiada tempo tertentu. Hilang bau atau rasa najis maka suci. Bila mana hilang bau ataupun rasa najis, kita yakin sudah haiwan tu bersih, maka bolehlah memakannya. Dan Imam Ahmad bagi ayam 3 hari, unta dan lembu 40 hari, dan Syafi'i unta 40 hari, biri-biri 4 hari dan ayam 3 hari. Dan apabila kita sudah yakin benda ni suci, bersih, bolehlah kita menyembelihnya, seterusnya memakannya. Okey, seterusnya adalah contoh isu semasa berkaitan haiwan jalalah. Pertama, ternakan ikan yang diberi makan kotoran bersumberkan sisa daripada najis ayam dan khinzir. Kedua, ternakan ikan dan kerang yang dilaporkan berisiko mengandungi bakteri E. coli kerana dibesarkan dalam perairan laut yang bersumberkan najis dan kumpulan manusia. Ketiga, penternakan ikan patin dan ikan keli di Perak yang diberi makan kotoran serta najis organ khinzir pada tahun 2006. Keempat, ayam yang disuntik dengan DNA khinzir dan diberi makan pelet bersumberkan darah. Okey, ini adalah contoh isu yang pernah timbul. Kesimpulannya, Majlis Fatwa Kebangsaan telah menghukumkan haram hukumnya makan haiwan jalalah yang dibesarkan, yang dipelihara dengan memberi makan haiwan tersebut najis, benda-benda kotor seperti organ dalaman haiwan yang tidak disembelih secara syara, sisa-sisa khinzir. Jadi mereka ni ingin menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan yang lebih besar menggunakan kaedah saddu zara'i. Contohnya, sekiranya mereka memberi hukum makruh kepada makan haiwan jalalah yang dipelihara dan dibesarkan dalam keadaan yang kotor ni, mereka benda ni akan boleh membuka ruang lagi kepada
Contohnya penternak ni yang beri makan sisa-sisa yang tidak baik ni kepada haiwan jalalah ni, dia boleh buka ruang kepada mereka, dan kemungkinan besar mereka boleh mengeksploitasi hukum tersebut kerana tidak jatuh haram. Oleh itu mereka terus menutup jalan ini dengan menjadikan hukumnya haram. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Jadi ayat di sini ni menyuruh kita agar makan yang halal lagi baik. Jadi apabila kita mengetahui haiwan itu sudah bercampur dengan benda-benda yang tidak baik, boleh kita hindarilah. An-nabatas al-jalalah. Al-jalalah dalam tumbuhan. Tumbuhan yang disirami atau yang hidupnya serta tumbesarannya bergantung dengan baja daripada najis dan kotoran juga dapat diklasifikan sebagai tumbuhan al-jalalah. Seperti mana yang berlaku pada haiwan yang dikategorikan sebagai haiwan al-jalalah yang saudari Syahira telah bentangkan sebelum ni. Jadi giliran saya pula akan membentangkan apa dia ciri-ciri al-jalalah dalam tumbuhan. Istihalah. التعريف استحالة من معاني استحالة لغة تغير الشيء عن طبعه ووصفه أو عدم الإمكان، ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين لللفظ استحالة عن هذين المعنيين اللغويين. Istihalah ialah pertukaran sesuatu jisim kepada bentuk yang lain dan tiada kemungkinan kembali kepada bentuk asal. Penggunaan ahli fuqaha dan usulin dari segi lafaz istihalah tidak terkeluar daripada dua makna yang terdapat dalam lughatan tadi. Istihalah. Awalan, istihalatu sahihah at-taghayyirat allati qablaha fi syar'i mithlu syajaratu multakhah bi baraz al-khanazir thimar syajara masyru'ah. ثانيا استحالة فاسدة التغيرات غير مقبولة من قبل الشرع مثل معالجة الفطرية في الخمور والنتيجة مع ذلك هي القهوة والشائعة أنها غير قانونية. Istihalah sahihah iaitu perubahan yang diterima oleh syarak. Contohnya pokok yang dibajai dengan najis khinzir, yakni buah-buahan daripada pokok itu adalah halal. Thumma istihalah fasidah, iaitu perubahan yang tidak diterima oleh syarak. Contohnya pemprosesan buah anggur menjadi arak. Namun hasilnya ialah arak, dan istihalah seumpama ini adalah hasilnya haram. Al-a'syabu wal-hadrawat multakhah bisyawaibu wal-awsakh. Tumbuhan dan sayuran yang dibajai dengan najis dan kotoran. Min hadha rasmul bayani nara an-nabatas hiya al-halal ila al-fulad al-muqawim lis-sada' haram bil amaliyah al-mukhtali' ila al-fakihah halal bil amaliyah at-taqayyir. Daripada gambar rajah yang kita lihat ini adalah sumber buah-buahan itu adalah halal apabila melalui proses pencampuran, iaitu dengan baja najis, lalu dia melalui sebagai fasa proses perubahan yang menjadikan hasilnya adalah buah-buahan. Jadi buah-buahan itu adalah halal. عملية استحالة صحيحة في النباتات والخضروات الملتقى بالشوائب مثل الدجاج والماعز وروث البقر. Proses istihalah sahihah yang berlaku dalam tumbuhan dan sayuran yang dibajai dengan najis seperti tahi ayam, kambing dan lembu. نتيجة عملية تحلل الأسمدة والنباتات والخضروات حلال الأكل، وذلك لأن الملوث يعمل كعامل تحلل فقط على التربة وليس له تأثير سبيل على المحصول. Hasil daripada proses penguraian baja, tumbuhan dan sayuran tersebut adalah halal dimakan. Hal ini kerana bahan najis tersebut hanya berperanan sebagai ejen penguraian pada tanah sahaja dan tidak memberi kesan negatif kepada hasil tanaman.
Pandangan ini selaras dengan keputusan Muzakarah Jawatankuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang mengharuskan penggunaan baju darah khinzir. Hal ini kerana bahan ini berperanan sebagai ejen penguraian yang baik terhadap komposisi tanah. Walaupun begitu, dalam tanaman seperti sayuran, terdapat persoalan hukum lain. Tahi khinzir yang bersifat najis biasanya terdapat pada sayuran sewaktu proses pembajaan tersebut. Namun, sayuran itu tetap halal dimakan selepas proses penyamakan kerana ia hanya bersifat luaran saja. Jadi dapat kita simpulkan bahawa walaupun tumbuhan ataupun tanaman itu melalui proses pencampuran baja najis, jadi hasil daripada tumbuhan itu adalah buah-buahan. Maka dengan itu halal bagi kita untuk memakannya. النبات المزروعة في المياه الصرف الصحي الخنزير tumbuhan yang ditanam dalam air kumbahan khinzir. في الأصل كانت السبرولينا هي طحالب تزرع في المياه المالحة وتستخدم الملحق للبشر. حالة استخدامه حلال لأنه لا يحتوي على عناصر حرام. Pada asalnya, spirulina ni ialah alga yang ditanam di dalam air laut yang masin dan digunakan sebagai makanan tambahan ataupun suplemen kepada manusia. Jadi, status penggunaannya adalah halal kerana tidak mengandungi elemen ataupun unsur yang haram. الطحالب تجاريا في بركة الخنازير لمعالجة المياه وذلك لأن هذه النبات بمثابة عامل غسل المياه. Alga ditanam secara komersial di dalam kolam kumbahan khinzir bagi merawat air tersebut. Hal ini disebabkan alga berperanan ataupun berfungsi sebagai ejen pencuci air. من هذا الرسم البياني نرى النبات هي الحلال إلى المياه الصرف الصحي الخنزير وحرام بالعملية المختلط إلى سبرولينا وحلال بالعملية التغير. Daripada gambar rajah ini dapat kita lihat bahawa tumbuh-tumbuhan itu sememangnya halal, tapi dia melalui proses pencampuran dengan air kumbahan khinzir iaitu haram. Tapi bila dah melalui proses perubahan, jadi penghasilan daripada tumbuh-tumbuhan itu adalah spirulina, jadi halal. Maka spirulina itu adalah makanan yang halal. عملية استحالة صحيحة في النبات سبيرولينا التي تزرع في المياه الصرف الصحي الخنزير يبني النبات باستمرار المغذيات القائمة على نشأ ومع ذلك فإن الطحالب أمر قانوني على الرغم من العملية غير القانوني لتحلل مياه الصرف الصحي. Proses istihalah sahihah yang berlaku dalam tumbuhan spirulina yang ditanam dalam kolam air kumbahan khinzir. Spirulina ni dapat membina nutrien yang mana bersumberkan daripada najis yang secara konsisten, secara berterusan. Namun begitu, tumbesaran alga tersebut adalah halal walaupun berlakunya proses penguraian air kumbahan yang mana berstatus haram. تم خلط المكون الأصلي مصنع سبيرولينا مع عامل تغير من بركة مياه صرف صحي غير مشروعة للمبيدات. هذا يسبب عملية تحلل تنطوي على تكوين عناصر الغذائية في النبات. علاوة على ذلك فإنه ينتج العنصر الأخير من السبرولينا الذي هو أكثر مغذية المصنفة على أنه حلال. Bahan asal iaitu tumbuhan spirulina yang telah bercampur dengan ejen perubahan daripada kolam air kumbahan khinzir tadi yang berstatus haram. Hal ini menyebabkan berlakunya proses penguraian yang melibatkan pembinaan nutrien dalam tumbuhan tersebut. Lalu, penghasilan bahan akhir itu spirulina akan lebih berkhasiat dan dikategorikan sebagai halal. InsyaAllah naktafi bihadha al-qadr. Syukran ala husni istima'ikum wa intibahikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.